Bunuh anak jam tu je. Hari tu dekat hospital, hari tu buat postmortem seorang budak lomeh tiba-tiba kat rumah pengasuh. Ingatkan kau sakit apa, tak tahulah, tiba-tiba dah tersesak nafas. Buat postmortem, tersongkang sebatang lado kat tokak budak tu, budak umur setahun. Apa kita tu hari ni? Tak tahulah, nilai kemanusiaan hari ni dah makin polik pula. Dan sekarang ni lagilah kita risau, soalan polik-polik semua dah keluar. Banyak soalan pelik keluar. Ustaz, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Kita tanya soalan tu, kenapa lelaki tak boleh kahwin dengan lelaki? Saya jawablah, memang tak boleh. Berlagu raket kata. Yang faham, tak faham lantak lah. Skru dengan skru tak mau, dah bang. Skru kena cari lubang skru baru boleh masuk. Faham tak? Tak faham tak? La ilaha illallah parah. Biar saya perhatikanlah yang perangai-perangai, yang kes-kes LGBT ni kan, yang keluar video dia upload oleh orang-orang tertentu tu lah kan. Saya tengok orang tu dah satu hal, yang melayan komen bawah, bersabarlah sisnya lah nak muntah dia macam. Bersabarlah sis. Sis nampak cantik hari ni, tolonglah share macam mana caranya tu kan. Yang seekor tu lagi lah, saya akan buktikan yang saya pun boleh mengandung. Seekor lagi, la ilaha illallah. Saya ingat apa bodoh di share kan. Cubalah kita komen, semoga abang tu kembali ke jalan yang benar. Saya tak nak sebut nama lah. Ada yang seorang tu kan, saya dapat tahulah pada sahabat-sahabat ada seorang tu, dia lembut nak jadi koreh dia jadi lembut balik. Kenapa jadi lembut balik? Allah uji dia satu je. Allah uji dia dengan pendapatan dia tak sama bila dia dah jadi koreh. Faham? Saya tak payah ulas panjang. Allah uji macam tu je, langsung jadi lembut balik. Yang ada yang lembut sekor tu pula, saya boleh dapat tahu rupa orang jompul rupa. Pak saudara saya cakap, oh nyompul tu, yo, adalah seorang tu, yo, kuluk ni, yo. Habis dia lelaki perempuan, abang-abang yang khabar pom-pom jantan, yo. Iyo sekarang kan. Lepas tu yang sekor lagi lah. Pasal nak masuk ke korban dia tu, ada memerang sekor pula bercakap. Memerang tak apa nama tak tahu. Dia kata mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan dah. Lama orang mana tak boleh cakap lah deh. Saya tak nak sebutlah siapa. Dia tak baca habis sirah tu, dia hukum macam tu. Sedangkan itu ujian. Tu sebabnya kita ke rumah jangan kena kumpul buku-buku sirah tu, kisah-kisah Nabi tu. Jadi baca orang kat nak. Lepas maghrib tu duduk baca kisah tu, ada hadis semua baca. Iyo. Hansel and Gretel, Jack and the Beanstalk. Ya ke bu, dia panjat, dia jumpa gegasi, apa tak dah cerita tu. Mak apa sama kan, tu bukan orang sini lah, tempat lain, sini okey. Ya. Yang seorang ni tanya, Ustaz, sembahyang Jumaat hari apa? Tu lagi tahu. Tanya, Ustaz, sembahyang Jumaat hari apa? Siapa jawab lah? Hari Rabu tu. Bukan Jumaat kau, habis kau tanya berapa? Parah budak kan. Sebab dah ada orang mencadangkan sembahyang Jumaat pindah hari Sabtu untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas dan juga produktiviti kerja. Selama ni tak ada hal pun. Kok iya benar lah kau nak tukar, ikut macam Terengganu, Kelantan, Johor tu buat cuti Jumaat Sabtu sana. Sembahyang Jumaat macam sembahyang raya kan, berjujut-jujut kita pergi. Tak ada terkojak-kojak nak masuk kerja, betul tak? Saya ingat lagi makin balik sembahyang Jumaat kita makan sama-sama. Itu baru keluarga sakinah. Balik ke sembahyang Jumaat, sampai ke rumah, mak dah siap panih-panih nasi makan. Oh terbaik tu. Sekarang ke ribut tengok Samsul debat pun, mana orang masuk sibuk ambil. Tu yang ada perempuan hantar mesej tu, Ustaz, hati saya selama ni tak terbuka pada mana-mana lelaki tu. Semenjak tengok YouTube tiba-tiba hati saya tersentuh tu. Bimbinglah saya Ustaz. Eden dengan bini Dan pun tak ada masuk dengan kau pula kan.
Dia orang ni tu berani. Oh tu bukan saya olok-olok terus pergi. Oh aduh. Baru saya faham lah macam mana Ustaz Kazim boleh kono koja sampai beli hotel tu, saya faham lah cerita dah. Ya. Anak saya 3 soalan sekarang ni, tanya tak best abah tak hantar pergi sekolah. Amin. Nikmat hantar pergi sekolah tu. Dalam kelas, dalam kereta, ayah tu power tu cakap dengan anak-anak kan. Macam mana belajar? Okey. Belajar aja Jin. Kau jangan buat perangai kat rumah. Mak kau bising. Bila mak kau bising dengan abah pun kono. Faham? Macam tu. Jadi buat tak adalah bah kadang tak best lah. Ibu ni sikit marah. Biasalah. Semua ibu macam tu. Dia memang ada convention dekat Brazil mungkin. Macam tu perangai. Tak cakap tu kan. Jadi anak-anak ni interaksi dengan ayah dia okey. Itu yang kita kena faham. Kan? Yang kedua, anak tak best tak pergi pasar malam. Dah lama tak pergi pasar malam. Pasar malam punya hal. Dia komplain dengan ibu, dengan mak. Nah, kata, tak best dah lama tak pergi pasar malam. Nampak kocik pasar malam tu hal kan? Tapi ke anak-anak penting kebersamaan kita dengan dia. Kalau tidak hanya ngadap gadget dia. Kan? Ke pasar malam kan anda rasa abah tu. Nak apa ambil. Buat nombor lah pasar malam. Cuba kat LCC kau buat macam tu tengok. Kau tak mampu bayar tengoklah kan. Yang ketiga, anak saya paling tak terdaya saya. Ni macam dah lupa-lupa muka abah macam mana. Rumah tu bahaya tu. Sebab kita kalau kita tengok balik kan, solat tengok. Tu sebabnya kesempurnaan ibadah penting dalam keluarga. Kalau kita tengok orang yang bercerai tadi, saya cerita satu pasangan bercerai setiap 13 minit, semak balik, tanyalah pegawai pejabat agama yang dah termuduga, tanya sembahyang bukannya tak jaga, memang tak sembahyang. Aduh. Tu sebab saya pesan, kalau ada yang berhasrat nak bawa, nak Islamkan orang, ada orang yang nak kahwin dengan orang yang bukan Islam, nak dia masuk Islam, nasihat saya satu je, suruh dia belajar Islam dulu. Dia dah faham Islam baru kahwin dengan dia. Tak ada mana lah. Besok aku dah kahwin dengan dia, tahulah aku didik dia. Tak usah lah. Baik jantan perempuan sama je. Janganlah cakap macam ni. So dia kenal Islam, jangan dia kahwin dengan kita. Jangan dia nak masuk Islam sebab nak kahwin. Ya, jangan macam tu. Banyak dah yang saya jumpa. Yang dokek-dokek dengan saya pun ada. Saya dah tahu dah. Sampai masuk payah, pentarbiahan tu payah sebenarnya. Itu sebab biar dia belajar Islam tu. Kita berapa ramai dah yang kita Islamkan orang tanpa kahwin, ya kan? Kan? Tak ramai. Tengok Abang Adam Kori, saya jumpa dia kat Terengganu baru ni. Abang Adam Kori kan. Koreografer, guru tari kan. Dia dalam pada dia masuk Islam 2002 boleh itu, dia dah 7 boleh orang diislamkan dah. Kita apa ramai lah. Macam mana diri sendiri pun tak tahu bala kan. Tak apalah. Tapi paling tidak jaga Islam anak-anak kita. Tengok anak kita belajar agama dengan siapa, dia solat ke tidak. Ramai hukum ikut suka dia besok. Tiba-tiba balik datang universiti. Bah, sekarang ni kan dah belajar dah dengan guru yang pandai tu, dia kata kita semayang niat pun tak apa. Ada niat pun tak apa. Jangan risau bah. Allah Maha mengetahui. Yo. Pandai kau tu. Jawab tu. Mak apa nidang nasi. Nak makan ni, nampalah kau niat je. Kau jawab ni, kau nyang ni cakap tu. Cakap macam tu. Umat lain macam mak ni. Macam tu lah guru kau ajar kan. Tu lah memang sekarang polik-polik. Nabi dah pesan, aku tinggalkan kamu dengan 2 perkara, Al-Quran dan sunnahku. Ya. Kalau kamu berpegang kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itu jaminan yang Nabi bagi ke kita. Masalahnya grup-grup ni, dia pegang Quran ni, hadis tak nak pegang. Dia kata hadis ni tak logik tu. Mana confirm ke dia tu cakap betul, confirm ke dia cakap betul, dia petikaikan tu. Dia pegang Quran ni. Tu sebab orang grup-grup ni, dia tak bertudung. Dia cakap apa? Dalam Quran tak ada cakap pun, dia cuma cakap labuhkanlah pakaian-pakaian kamu, dia tak ada sebut pun pakai tudung. Dalam hadis yang disebut ni, tak hadis tak mau, tak dalam Quran ayat mana. Dia siap sebut tu ayat Quran tu ayat berapa, itu yang tak terdaya tu. Dan grup-grup ni dia ada convention tiap-tiap tahun, dia akan berjumpa kat Filipin, ke Indo, dia ada jumpa.
Dia akan bincang sama dia tentang bincang ayat Quran tu, sebab dia lagi hanam begitu.